Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita kepada PDPR Geografi tingkatan 4. Okey, terima kasih kerana menghadiri PDPR pada hari ini. Jadi hari ini kita sambung topik kita taburan penduduk dunia. Jadi kita masuk kepada silibus seterusnya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Okay. Jadi kita dah pun mengetahui bahawa taburan penduduk terbahagi kepada 3, iaitu padat, sederhana dan jarang. Dan padat ialah melebihi 200 km persegi, manakala sederhana 50 hingga 200 km persegi, manakala jarang adalah kurang daripada 50 orang sekilometer persegi. Jadi, kenapakah terdapat taburan penduduk yang tidak sekata ini? Jadi, kita lihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Faktor-faktor taburan penduduk dunia boleh dibahagikan kepada 2, iaitu faktor fizikal dan faktor manusia. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi, iklim, tanah, saliran, manakala faktor manusia ialah dari segi ekonomi, governance. Governance ialah kerajaan, pihak kerajaan, manakala sosial kita lihat apakah aktiviti manusia untuk di masa lapang atau sebagainya. Kita lihat kepada faktor yang pertama, iaitu faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk. Okay. Yang pertama ialah bentuk muka bumi. Penduduk padat terdapat di kawasan tanah pamah yang rata kerana memudahkan pembinaan pertempatan. Tanah pamah yang rata ini membolehkan pertempatan dibina dalam kos yang lebih rendah. Kalau tanah dia rata juga memudahkan untuk kita membina kawasan pengangkutan, jalan raya dan juga sebarang pembinaan. Contohnya, dataran Ganges di India dan lembangan Huanghe di China. Kedua-dua tempat ini merupakan kawasan berpenduduk padat. Kita ambil 2 saja penduduk dunia, tetapi sebenarnya ada banyak lagi contoh yang bersesuaian. Tapi yang perlu kita hafal ialah dataran Ganges di India dan lembangan Huanghe di China. Kawasan tanah tinggi pula berpenduduk jarang kerana kos pembinaan yang mahal serta darjah ketersampaian yang rendah. Contohnya di Banjaran Himalaya dan Banjaran Crocker di Malaysia. Kawasan berpenduduk jarang juga terdapat di kawasan Paya. Ia penduduk jarang kerana mudah tenggelami air seperti di lembangan Kongo di Afrika. Okay, jadi kita boleh lihat sini di mana kawasan ini adalah kawasan tanah tinggi bergunung ganang. Jadi dia kesukaran membina pertempatan, kawasan yang kerana kawasannya tinggi, terletak di kawasan tanah tinggi. Faktor fizikal yang seterusnya ialah iklim. Faktor iklim sangat mempengaruhi taburan penduduk. Kawasan beriklim panas dan lembap di Asia dan Afrika menjadi kawasan pertumpuan penduduk. Kenapa kawasan panas dan lembap? Kalau kita di Malaysia, Malaysia terletak di negara Asia. Kawasan panas dan lembap ni sebenarnya menjadi rebutan semua penduduk dunia.
Kita di Malaysia patut bersyukur kerana terletak di kawasan panas dan lembap. Walaupun kita tidak pernah merasa salji ataupun musim bunga, tetapi sebenarnya kawasan panas dan lembap ni amat diminati oleh semua penduduk dunia. Kenapa? Ini kerana kawasan ini amat sesuai untuk pelbagai jenis tanaman dan kegiatan pertanian. Kalau kita tinggal di kawasan yang terlampau sejuk, iklim yang ekstrim seperti terlampau sejuk di bahagian kutub dan suhu yang sangat panas di kawasan gurun tidak menggalakkan pertempatan penduduk. Contohnya kawasan Arktik yang terlampau sejuk menyebabkan kurangnya kawasan pertanian kerana susahnya haiwan dan tanaman untuk tumbuh. Faktor fizikal yang seterusnya ialah tanah. Kawasan tanah yang subur untuk pertanian seperti tanah Cenozoic, Laterit, Alluvium dan lava base menjadi kawasan berpenduduk padat. Ini kerana aktiviti pertanian dapat dijalankan seperti kawasan lava base yang subur di Pulau Jawa. Lava base adalah kawasan pertanian yang berasal daripada tanah gunung berapi. Itu dinamakan lava base. Kawasan sejuk dan gurun mempunyai tanah yang beku, keras dan kurang subur seperti podzol dan aridisol. Tanah seperti ini tidak sesuai untuk aktiviti pertanian. Faktor fizikal yang seterusnya ialah saliran. Saliran ini ialah kita lihat keadaan bagaimana sungai mengalir ataupun aliran perparitan. Kawasan yang bersaliran baik seperti lembangan sungai merupakan kawasan berpenduduk padat. Contohnya kawasan lembangan St. Lawrence di Kanada dan lembangan sungai Nil di Mesir. Kawasan gurun yang gersang iaitu kering jarang berpenduduk seperti gurun Kalahari di Afrika Selatan dan gurun Australia. Kerana kawasan ini kurangnya minuman untuk penduduk dan juga haiwan. Kerana kurangnya kawasan bersaliran. Jadi kita boleh tengok gambar yang pertama, pertempatan di Sungai Nil di Mesir yang kiri kanannya padat dengan kawasan pertempatan, manakala berbeza dengan kawasan gurun Kalahari di Afrika Selatan yang nampaknya kering pontang. Seterusnya kita lihat kepada bahagian yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia yang mempengaruhi taburan penduduk. Yang pertama ialah dari segi ekonomi. Kawasan perindustrian atau perkilangan atau pembinaan atau juga pembuatan adalah kawasan berpenduduk padat kerana ia menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk sekitarnya. Contoh pusat perindustrian ialah Ruhr di Jerman dan Kuzbass di Rusia. Kawasan pendalaman yang banyak hutan tebal dan berpaya dan agak terasing seperti gurun dan kawasan tundra adalah kawasan berpenduduk jarang. Ia juga mengamalkan kegiatan ekonomi primitif seperti menangkap hidupan liar dan mengumpul hasil hutan dan mempunyai penduduk yang jarang kerana kurangnya peluang pekerjaan selain daripada dua itu saja, iaitu menangkap hidupan liar dan mengumpul hasil hutan. Jadi awak boleh lihat di sini pertempatan yang sangat jarang di kawasan gurun. Pertempatannya juga tidak mewah dan agak tidak rapat atau berselerak. Faktor manusia yang kedua ialah dari segi sosial.
Taburan penduduk adalah padat di kawasan yang mempunyai kemudahan pengangkutan yang baik dan moden kerana ia dapat memudahkan mobiliti penduduk. Mobiliti penduduk bermaksud mobile. Mobile in English bermaksud mudah bergerak. Jika terdapat banyak pengangkutan seperti bas, teksi, kereta, motor dan sebagainya, memudahkan penduduk untuk bergerak. Jadi di mana terdapat banyak kawasan pengangkutan yang baik seperti LRT, monorail, kereta api, kapal terbang memudahkan mobiliti penduduk. Awak juga boleh membuat menukar perkataan mobiliti penduduk kepada pergerakan penduduk. Selain dari itu, bandar-bandar besar seperti New York di Amerika Syarikat, London di United Kingdom dan Tokyo di Jepun mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap dan moden seperti kemudahan hospital, universiti, pusat membeli belah dan lain-lain. Jadi, kawasan bandar-bandar besar ini menarik minat penduduk untuk tinggal kerana mudah untuk membeli belah dan juga mendapatkan kemudahan pendidikan dan kesihatan. Jadi, faktor manusia yang seterusnya ialah dari segi peranan kerajaan atau dalam bahasa Inggeris disebut governance. Governance juga berperanan mewujudkan perubahan taburan penduduk di sesebuah negara. Apabila berlaku penduduk padat di sesebuah bandar seperti Kuala Lumpur juga menyebabkan kerajaan terpaksa membina bandar baru. Pembinaan bandar baru seperti di Canberra, Australia, New Delhi, India dan Putrajaya, Malaysia telah mengubah taburan penduduk di kawasan tersebut. Ini kerana penduduk akan mula berpindah ke pinggir bandar iaitu bandar baru yang disediakan oleh kerajaan kerana mula merasa kesesakan dan pencemaran yang berlaku di kawasan bandar asal. Selain daripada itu, terdapat juga program transmigrasi seperti yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia juga telah berjaya mengelakkan taburan penduduk yang terlampau padat di Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau yang sangat terkenal dengan kawasan pelancongan di Indonesia. Ini menyebabkan kawasan tersebut membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Apabila terdapat banyak sangat pertempatan padat di kawasan Pulau Jawa sehingga tidak terkata dan tidak dapat dibendung lagi, maka kerajaan Indonesia terpaksa memaksa penduduk untuk berpindah ke pulau-pulau lain yang terdapat di Indonesia. Proses memindahkan penduduk ke kawasan yang lebih baik itu disebut sebagai program. Baiklah, marilah kita beralih pula kepada contoh-contoh soalan SPM Geografi bagi topik taburan penduduk. Dalam Geografi SPM, terdapat 3 aras soalan iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Bagi topik aras rendah, selalunya 1 ke 2 markah. Jadi, contoh soalan aras rendah seperti nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk dunia. Jadi, dia cuma nakkan 2 faktor. Bila dia nyatakan, dia cuma perlukan fakta sahaja. Contoh soalan lain yang melibatkan fakta sahaja ialah seperti senaraikan. Okey, senaraikan, namakan. Itu adalah soalan aras rendah di mana kita tak perlu hurai. Bila 2 markah, 2 faktor, maksudnya kita perlukan 2 fakta sahaja. Contoh dia tanah subur. Okey. Tanah subur
untuk pertanian. Itu ialah huraian. Jadi tak perlulah kita nyatakan. Kita cuma senaraikan saja dua faktor tersebut. Tadi kita dah belajar banyak. Kita belajar berkaitan dengan bentuk muka bumi, tanah rata, tanah tinggi, okey. Kita dah belajar saliran, kita dah belajar berkaitan dengan sosial, kerajaan, okey. Bandar besar, bandar kecil. Jadi di sini dia nak dua saja, jadi kita boleh pilih mana-mana saja daripada banyak-banyak faktor yang kita dah belajar tadi. Jadi, apa contoh jawapan? Tanah pamah yang rata, terdapat pusat perindustrian. Kalau awak tak nak buat satu, dua, nak buat dalam bentuk ayat pun boleh. Okey, dua faktor. Tulis ayat dia, dua faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk dunia ialah tanah pamah yang rata. Tanah pamah yang rata dan terdapat pusat perindustrian. Jawapan macam tu pun boleh diterima. Baiklah, kita beralih pula ke aras yang kedua, iaitu aras sederhana. Markah dia lebih kurang dalam 3 ke 4 markah dan soalan dia memerlukan fakta dan huraian. Fakta dan huraian. Okey. Selalunya soalan dia mengapakah? Jelaskan. Jelaskan. Okey. Bagaimana? Okey. Kemudian mengapa? Jelaskan bagaimana. Ada lagi lah. Jadi ini 4 markah. Bila dia nak 4 markah, maksudnya dia nak 2 isi dan 2 huraian. Atau 2 fakta, 2 huraian. Jadi awak boleh ambil fakta yang tadi pun boleh. Kalau cikgu buat fakta yang lain lah. Selalunya cikgu akan buat dia punya rangka kerja dulu, iaitu cikgu buatkan dia punya fakta, cikgu buat huraian dia. Apakah fakta dia? Iaitu peluang pekerjaan. Huraian dia menambah pendapatan penduduk. Bila dia ada pekerjaan, dia boleh menambah pendapatan penduduk. Fakta yang kedua, pelbagai perkhidmatan. Pelbagai perkhidmatan seperti hospital, pos dan perniagaan. Jadi bila kita menjawab soalan yang 4 markah ni, kita sebaik-baiknya lah mestilah 2 isi. Tetapi kalau awak ada mempunyai banyak masa selepas awak menjawab semua soalan, kalau boleh kita tambahlah 4 isi supaya pemeriksa kertas boleh pilih manakah isi yang terbaik untuk mereka terima. Kalau awak buat 2 isi lepas tu salah, belum tentu lagi awak dapat markah. Jadi sebaik-baiknya kalau ada masa, buatlah dia jadi 4 isi dan 4 huraian ataupun 3 isi atau 3 huraian. Selalunya murid-murid dia tak jawab dalam bentuk jadual. Kerana selalunya mereka akan jawab dalam bentuk macam ni lah. Esei. Taburan penduduk banyak terdapat di kawasan bandar kerana kawasan bandar mempunyai peluang pekerjaan. Jadi pemeriksa akan tandakan peluang pekerjaan ni sebagai fakta. Kemudian apakah huraian dia? Yang boleh menambah pendapatan penduduk. Jadi yang ini dia buat huraian. Okey. Dan terdapat kemudahan perkhidmatan seperti hospital, pos dan perniagaan. Jadi kat situ perkhidmatan, fakta, hospital, pos dan perniagaan menjadi huraian. Ini adalah ayat cikgu jangan awak pergi hafal pula. Kemungkinan awak boleh membuat ayat yang lain ayat yang lain. Ini bukan ayat yang ditetapkan oleh pihak lembaga pemeriksaan. Ini adalah ayat yang mungkin dibuat oleh salah seorang murid.
Jadi awak boleh buat ayat-ayat yang berlainan. Kemungkinan awak buat terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur seperti hospital besar dan pejabat pos. Pun boleh, tak ada masalah. Janji dia ada fakta dan huraian. Kemungkinan awak buat terdapat banyak peluang pekerjaan di bandar seperti pelayan restoran ataupun membuka restoran ataupun membuat perniagaan. Itu pun menambah pendapatan. Tak semestinya awak tulis menambah pendapatan. Awak boleh tulis jenis-jenis pekerjaan pun boleh. Seterusnya kita beralih ke soalan aras tinggi. Soalan aras tinggi selalunya menggunakan perkataan huraikan, bincangkan, bincangkan. Dan soalannya dah tentulah 6 markah. Apa-apa soalan yang awak lihat 6 markah, awak perlu cuba untuk mendapatkan fakta, huraian dan contoh. Jadi fakta yang cikgu berikan ni tak perlu banyak-banyak sebab ini dah 1 markah, ini dah 1 markah, ini dah 1 markah, ini saja dah 3 markah. Okey, dan juga fakta yang kedua menyebabkan dia jadi 6 markah. Jadi awak tak perlulah nak fikir banyak-banyak sangat. Kalau masa tak cukup, awak fikir 6 markah, awak nak buat 6 fakta, terpulanglah pada awak. Tapi kalau awak buat hanya fakta saja, tak ada huraian, tak ada contoh, dia cuma ambil 2 yang maksimum. Okey? Sebab dia punya skema ialah 2 isi dia. Jadi awak buat banyak pun tak ada huraian, tak ada contoh, maka dia hanya ambil yang fakta sahaja. Okey, jadi serabut pula ya. Nampak serabut. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Kalau 6 markah, selalunya kita perlukan fakta, huraian dan contoh. Fakta, huraian dan contoh. Fakta, huraian dan contoh awak bolehlah buat dalam bentuk macam ni boleh. Awak nak buat dalam bentuk 1, 2, 3. Buat ayat pun boleh. Kalau awak nak buat dalam bentuk esei pun boleh. Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk ialah terdapat tanah farma yang rata yang sesuai untuk pembinaan pertempatan kerana kosnya lebih rendah. Contohnya dataran Ganges, India. Seterusnya, kawasan berpenduduk padat banyak di kawasan perindustrian kerana terdapat banyak peluang pekerjaan seperti di Seoul, Korea. Okay. Sebab dia nak huraikan faktor yang mempengaruhi penduduk padat. Awak boleh ambil tanah farma yang rata, kawasan perindustrian, lembangan sungai, kawasan bersaliran, itu semua boleh. Tapi cikgu bagi contoh fakta dan contoh huraian. Okey, itu dia contoh soalan. Maka berakhirlah sudah PDP kita pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Kita jaga kesihatan masing-masing. Bye semua. Assalamualaikum.